Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua. Minta Dr. Rahman, dengar jelas tak suara? Okey, lain. Loud and clear. Okey, terima kasih. Okay, Tuan Ramli pun dah ada di sini, Dr. Rahman ada di sini, kedua panel dah ada. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Ya, baik, Waalaikumsalam. Sebelum kita mula tu saya nak check in case ada international participant if there is any international participants, we are sorry to inform. Please accept our humble apology that this session will be conducted in a national language. So perhaps that in the near future, if we have any other program similar like this one, that we will inform or notify you earlier whether it is conducted in English or in national language. Thank you. Okay, so hari ini kita rasa sangat bertuah sebab bersama kita pada hari ini untuk sesi perkongsian perjalanan menubuhkan sebuah perniagaan. So bersama kita ada dua ahli panel iaitu Tuan Ramli Lin, Pengarah Negeri Kedah Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai panel yang pertama, dan panel yang kedua Dr. Abdul Rahman Jaafar yang merupakan pensyarah kanan di School of Business Management UUM, dan Dr. Rahman juga merupakan fellow di Pusat Inovasi dan Pengkomersialan ICC UUM. Okay. Di sini sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini, saya kongsikan sedikit biodata ringkas Tuan Ramli. Okey, Tuan Ramli mempunyai kelayakan akademik dalam bidang diploma akuntansi daripada ITM dan juga ijazah sarjana muda penulisan kewangan daripada USM, dan beliau merupakan pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekarang ini bagi Negeri Perlis, dan telah pun berkhidmat selama 28 tahun di Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan memegang pelbagai jawatan jawatan bermula di SSM Penang pada tahun 1992 sehinggalah kemudiannya dilantik sebagai pengarah negeri SSM Perlis pada tahun 2014 dan berpindah ke negeri Kedah sebagai pengarah SSM negeri Kedah bermula tahun 2016 sehingga sekarang. Itu untuk panel kita yang pertama. Panel kita yang kedua, minta Cik Azri minta tolong slide untuk Dr. Rahman panel yang kedua. Okay, untuk panel yang kedua kita ada Dr. Abdul Rahman Jaafar yang merupakan pensyarah kanan di School of Business Management UUM. Dr. Rahman kelayakan akademik mempunyai diploma perakaunan daripada ITM, seterusnya ijazah sarjana muda perakaunan daripada UiTM, dan selanjutnya mempunyai Masters of Business Administration dan juga PhD dalam bidang pengurusan daripada Universiti Utara Malaysia. Dr. Rahman ni mempunyai pengalaman yang luaslah dalam bidang perniagaan. Pengalaman kerja beliau bermula sebagai branch manager di Nationwide Express Berhad pada tahun 1993 sehingga 1997. Kemudian bermula tahun 1998 hinggalah 2015, Dr. Rahman mempunyai perniagaan sendiri, termasuklah dalam bidang retail business sebagai petrol dealer dan juga housing developer. So pengalaman dia sangat luaslah. Dan kemudiannya menyertai UUM sebagai staf akademik bermula pada tahun 2016. Dan pada tahun ini, berdasarkan pengalaman beliau yang luas dalam bidang perniagaan, kita lantik sebagai fellow ICC. Okay, so untuk
itu sedikit latar belakang ringkas kedua-dua ahli panel yang sangat berpengalaman untuk membincangkan isu kita pada hari ini. Okey, sebelum saya mulakan dengan pusingan yang pertama, iaitu yang akan dimulai oleh Tuan Ramli, dan selanjutnya akan diikuti oleh Dr. Rahman sendiri. Okey, saya juga ingin menyatakan di sini, secara umumnya kita sebagai kaki tangan awam dari sudut undang-undang, kita tidak dibenarkan untuk menjalankan sebarang bentuk perniagaan dalam tempoh waktu bekerja di sepanjang kita bekerja sebagai kaki tangan awam. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang tertakluk kepada kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, misalnya dalam konteks kita sebagai kaki tangan di badan-badan berkanun, kita boleh melakukan pekerjaan luar termasuklah menjalankan aktiviti perniagaan sekiranya kita mendapat kebenaran bertulis daripada ketua jabatan, ya. Okay, dan dalam konteks universiti, ketua jabatan ini lazimnya adalah merujuk kepada naib chancellor sesebuah universiti. Dan dalam konteks kita di UUM sendiri, kita perlu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pendaftar, ya, sekiranya kita terlibat dalam melakukan sebarang pekerjaan luar selain daripada tugas hakiki kita di universiti. Okey, selaras dengan kebenaran tersebut, okey, berdasarkan polisi harta intelek kebangsaan tahun 2007. Seterusnya, polisi pengkomersialan harta intelek tahun 2009 bagi research and development yang ditaja oleh pihak kerajaan, okey, mesti juga mengeluarkan satu polisi pada tahun 2009, dan selanjutnya bermula daripada 2 tahun lepas sehinggalah pada awal tahun 2020, Kementerian Pengajian Tinggi sendiri telah mengambil inisiatif untuk memperbaiki polisi-polisi sedia ada untuk membenarkan kaki tangan awam terlibat secara lebih aktif dalam aktiviti perniagaan, tetapi yang lebih berasaskan kepada research and development, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan undang-undang yang perlu dipatuhi, ya. Okey, so dalam konteks ini, untuk pusingan yang awal ni, saya memohon kepada Tuan Ramli sekiranya bolehlah kiranya untuk berkongsi dengan kita pada hari ini isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan penubuhan perniagaan, jenis-jenis perniagaan yang sesuai, di mana yang termasuk di bawah bidang kuasa mungkin pendaftar bagi pihak pejabat pendaftaran perniagaan, dan di mana jenis-jenis perniagaan bagaimana yang tertakluk kepada bidang kuasa di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan juga prosedur bagaimana untuk penubuhan syarikat, apa petua ataupun panduan, garis panduan untuk penubuhan sesebuah perniagaan, dan juga perkara-perkara yang berkaitan lah. Okey, so tanpa membuang masa, saya dengan hormatnya menjemput Tuan Ramli untuk memulakan pusingan yang pertama. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Clear kan? Clear kan? Ya, clear. Okey. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Khadijah, dan juga rakan panel saya, Dr. Rahman. Okey. Dan juga yang saya hargai kepada peserta-peserta yang dengar secara atas talian ataupun online program kita pada petang ini. Okey, untuk makluman semua, mungkin saya terangkan dululah what is the function of our SSM. Sebenarnya SSM merupakan sebuah agensi di bawah KPDN SCP, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Mana dia bertanggungjawab ataupun responsible dalam mendaftar dan mengawal selia syarikat dan perniagaan di Malaysia ni. Dia selaraslah dengan vision SSM, iaitu to be a top tier corporate registry and regulatory body, ataupun dalam bahasa Melayunya, bahasa Malaysianya,
iaitu untuk menjadi pendaftar dan pengawal sedia koperasi hudung. Okey, untuk SSM ni dia dilantik merupakan sebuah agensi. Jadi sebagai agensi pengawal sedia, agensi SSM diberi kuasa untuk menguatkuasakan beberapa akta. Sebenarnya kita ada 7 akta yang dikuatkuasakan yang perlu ditadbir oleh SSM. So, antaranya yang saya sebut ni lebih kurang 2 je akta, iaitu Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 berkaitan dengan perniagaan kecil. Akta Pendaftaran Akta Perniagaan 1956 ni dia kategorinya perniagaan yang macam sole proprietor ataupun partnership, pemilik tunggal ataupun rakan kongsi. Dan ini perniagaan jenis ini yang merupakan 80%, iaitu yang kategori perniagaan yang beroperasi dan didaftarkan di Malaysia. Yang kedua perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 2016 ataupun dulunya Akta Syarikat 1965 yang selalunya dikategorikan sebagai syarikat ataupun dipanggil sebagai syarikat sendirian berhad ataupun berhad. Kalau kita tengok tu dia ada hujung dia SDN, DHD. Itulah antara 2 akta yang dikawal clear ataupun ditakbir oleh SSM berkaitan dengan jenis perniagaan yang wujud di Malaysia ni. Okey, dan juga ada beberapa akta lain iaitu Undang-Undang Subsidiary. Dan terlebih dahulu saya ingin ceritakan dululah berkaitan dengan pendaftaran perniagaan ni. Kalau kita tengok sole ataupun partnership dan apa syarat-syarat dia untuk seorang itu mendaftarkan perniagaan. Yang pertama, seseorang itu mestilah berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya kalau bawah 18 tak boleh daftar perniagaan. Sebab dia syarat dia 18 tahun ke atas dan warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Maksudnya dia bagi 2 orang. Warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Penduduk tetap ni dahulunya siapa yang ada kad pengenalan color merah lah. Kan? Dan yang ketiga, mempunyai alamat berdaftar, alamat tempat perniagaannya, iaitu registered business must be in Semenanjung, Malaysia. Maksudnya, untuk daftarkan perniagaan ni, dia mesti mempunyai alamat tempat perniaganya di Semenanjung Malaysia termasuk wilayah persekutuan. Tapi kalau untuk perniagaan, kalau dia nak daftar Sabah Sarawak, tak terikat. Maksudnya tak boleh didaftarkan di Sabah Sarawak kalau mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ni. Dia hanya boleh didaftarkan di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Dan keempat, syarat dia perniagaan yang dijalankan itu mestilah perniagaan yang sah di sisi undang-undang. Contohnya kalau nak buat pusat pelacuran ataupun pusat LT keganasan, memang tidak boleh. Dia mestilah jenis perniagaan yang mematuhi undang-undang yang ada di Malaysia ni. Manakala untuk sedia mahat, syarat-syaratnya lebih kurang sama, iaitu berumur sedia mahat yang ujung dia tu ada SDN ataupun PhD. Syarat-syarat dia mestilah pengarah, mestilah berumur 18 tahun ke atas juga. Dan pengarah tidak ditetapkan warga negara, tetapi mestilah mempunyai bermasyarakat di Malaysia. Walaupun dia foreigner, mungkin dia Singaporean, but dia ada alamat bermasyarakat di Malaysia, maka dia boleh mendaftarkan membuat syarikat bawah Akta Syarikat 2016. Dan syarikat juga perlu ada pemegang saham dan usaha syarikat. Dan juga syarikat perlu melantik juru audit syarikat. Dia berbeza dengan perniagaan proprietor ataupun partnership tadi. Dia tak perlu melantik usaha, dia tak perlu melantik juru audit. Tetapi bagi syarikat jemaah, dia kena ada usaha dan juga juru audit. Dan saya teruskan juga, bagaimana nak daftarkan perniagaan?
perniagaan, kita nak daftar perniagaan, kita ada dua cara. Sama ada satu, pemilik hadir sendiri ke pejabat SSM. Dan pemilik hadir untuk membuat user activation. Maksudnya kita galakkan perniagaan itu didaftarkan secara atas talian. Dan juga yang kedua, pendaftaran secara online. Itu atas talian lah, melalui EasyBiz Online SSM. Dan di mana kita menggalakkan pendaftaran secara online ni sebab dia boleh mendaftarkan bila masa saja, sesuai dengan pemilik itu sendiri. Di mana kita memberi peluang untuk dia mendaftarkan perniagaan dalam tempoh 24 jam, 7 hari seminggu. Maksudnya tak ada alasan lah, tak ada lebih memudahkan dia mendaftarkan perniagaannya. Dan apabila kita dah buat user activation dan kita dah luluskan user activation kepada pemilik tu, kan, pemilik juga boleh membuat pembaharuan. Kan? Apabila tiba dah tempoh untuk perniagaan itu tamat dan dia nak buat pembaharuan, dia boleh menggunakan ID yang dia dapat tadi tu untuk terus membuat pembaharuan secara online. Untuk mendaftar perniagaan juga ada beberapa syarat ataupun beberapa kriteria yang perlu diketahui oleh peniaga sebelum mendaftarkan perniagaan. Contohnya, apa nama perniagaan yang dia nak guna, kan? Nama serik ke ataupun nama ikut IC. Dan juga yang kedua, alamat tempat perniagaan. Di mana dia nak berniaga. Yang ketiga, siapa pemilik perniagaan. Yang keempat, jenis-jenis perniagaan yang dia nak jalankan. Dan apabila dia memenuhi kriteria, iaitu kriteria tersebut, maka dia boleh mengisi maklumat-maklumat tu secara online di dalam EasyBiz online dan menyertakan juga yuran, maksudnya fee registration sama ada RM30 ataupun RM60 mengikut nama yang dia pilih. Di mana untuk RM30 adalah nama yang menggunakan nama seperti dalam kad pengenalan. Contoh ada BIN, ada BNT. Manakala untuk nama yang dia create something pakai nama serit, contohnya ABC Trading ataupun ABC Enterprise, maka bayaran pendaftarannya hanyalah RM60 untuk tempoh for 1 year lah, 1 tahun. Manakala untuk pendaftaran syarikat Sdn Bhd, dia berbeza sikit. Di mana pemilik tak perlu hadir ke pejabat SSM, tetapi proses boleh dilakukan oleh setiap usaha syarikat yang dilantik. Dan kita juga menyediakan platform online untuk setiap usaha itu mendaftarkan perniagaan melalui sistem MyCoID. Dan juga setiap usaha akan memproses semua permohonan tersebut atas arahan daripada pengarah ataupun pemegang saham. Itu dia punya bagaimana kita nak daftarkan perniagaan. Begitu dah untuk syarikat, macam perniagaan juga. Syarikat dia perlu mempunyai nama dia sendiri. Kan? Tetapi nama syarikat ni yang register di bawah atas syarikat ni, dia mesti ada perkataan dia Sdn Bhd. Sama ada short dia ringkaskan to be jadi SDN atau BSD ataupun BSD saja. Itu dia punya syarat lah. Dan syarikat juga boleh membuat memorandum ataupun artikel syarikat ataupun constitution, iaitu perlembagaan syarikat sendiri. Tapi kalau dia tak ada, syarikat dia tak ada constitution sendiri, maka dia segala peruntukan di bawah akta tu adalah dia terikat sebenarnya. Okey. Saya teruskan jugalah kepada kehendak-kehendak akta. Untuk seseorang itu apabila dia dah nak daftar perniagaan, maka apa yang kehendak di bawah akta pendaftaran perniagaan ini? Okey, di bawah akta pendaftaran perniagaan, sebuah perniagaan perlu didaftarkan dalam tempoh 30 hari selepas dia menjalankan perniagaan. Dan saya nak clearkan what is the definition of perniagaan, di mana di bawah akta pendaftaran perniagaan 1956
perniagaan ini didefinisikan sebagai apa-apa jenis aktiviti ataupun tindakan aktiviti pekerjaan yang dijalankan bagi maksud mendapat keuntungan. Bila dia definisi dia aktiviti apa-apa aktiviti itu yang dijalankan bagi maksud mendapat keuntungan, maka ia telah tertakluk di bawah Akta Penakaman Perniagaan kerana dia didefinisikan sebagai perniagaan. Maka perniagaan itu perlu didaftarkan dan hendaklah didaftarkan dalam tempoh 30 hari selepas dia menjalankan perniagaan. Okey. Yang kedua, sebarang perubahan alamat, perubahan rakan kongsi, perubahan keluar masuk rakan kongsi ataupun kematian rakan kongsi perlu dimaklumkan kepada SSM juga. Dan yang ketiga, penutupan ataupun jika perniagaan itu tidak beroperasi, maka pemilik ataupun rakan kongsi perlu memaklumkan melalui borang-borang tertentu kepada SSM bahawa perniagaan dia telah ditutup ataupun tidak beroperasi. Dan yang keempat, pemilik perniagaan ataupun rakan kongsi perlu renew ataupun membuat pembaharuan perniagaan setiap tahun apabila perniagaan tarikh tamat perniagaan dia telah tiba. Okey. Saya teruskan lagi pada kesalahan-kesalahan lazim. Kesalahan-kesalahan lazim yang selalu dilakukan oleh perniagaan ataupun syarikat. Di mana untuk perniagaan yang kita bagi SSM, kita juga menjalankan pemeriksaan ataupun catatan untuk kita pastikan bahawa perniagaan itu dijalankan bagi secara jujur ataupun perniagaan itu telah dijalankan dengan baik. Maka terdapat kesalahan lazim yang selalu dilakukan oleh perniagaan. Contohnya, tidak mencatat nama dan nombor perniagaan pada resit, bil dan lain-lain invoice, lain-lain instrument yang digunakan oleh perniagaan. Contohnya macam saya bawa ni satu ni. Kan? Kalau dia ada resit bil, dia mesti ada nama dan juga nombor pendaftaran dia. Dia kena catat. Kalau tidak catat, itu merupakan satu kesalahan. Yang kedua, dia gagal mengemukakan maklumat perubahan maklumat perniagaan. Maksudnya, jika sebuah perniagaan itu telah menjalankan perniagaan dan terdapat perubahan, contohnya dari segi alamat. Sekarang dia ada dekat UM juga, dia dah tukar alamat ke letak. So, dia kena maklumkan kepada SSM sebarang perubahan atas pertukaran tersebut. Dan yang ketiga, dia tidak mempamerkan papan tanda, iaitu signboard. Dan papan tanda yang mempamerkan nama dan nombor ke atas di papan tanda syarikat dan perniagaan. Dan keempat, dia tidak mendaftarkan perniagaan. Ada juga peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan, tetapi dia tidak mendaftarkan perniagaan. Itu juga merupakan satu kesalahan. Dan yang seterusnya, dia terus-menerus berniaga tanpa membuat pembaharuan, tanpa dia renew. Dia still continue the business. Lupa nak renew ataupun lupa nak atau tidak membuat pembaharuan. Itu dia satu kesalahan juga. Dan yang seterusnya, tidak mempamerkan sijil perakuan pendaftaran perniagaan. So, untuk peniaga-peniaga yang sudah mendaftarkan perniagaan, dia akan mendapat sijil. Dia tak bawa pula sijil. Sijil yang telah dikeluarkan oleh SSM, sijil tersebut perlu display as business address. Maksudnya dia kena gantung ataupun dia pamer di tempat yang mudah dilihat. Itu dia kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh perniagaan. Manakala untuk syarikat pula, kesalahan yang sering dilakukan oleh syarikat, yang pertama, gagal mempamerkan nama syarikat. Bil ataupun nombor, kan, atas bil ataupun invoice. Dia tak pamerkan nama dan nombor di atas invoice, bil macam saya tunjukkan tadi. Kan? So, yang kedua, dia juga gagal pamerkan nombor dan nama di atas tempat dia menjalankan perniagaan. Maksudnya dia kena letak sama ada signboard ataupun papan tanda ataupun any
maklumat yang menyatakan bahawa perniagaan itu dipunyai ataupun dijalankan oleh perniagaan mana. Dan ada nombor sekali. Yang ketiga, syarikat itu gagal ataupun lewat mengadakan mesyuarat agung tahunan. Maksudnya syarikat ni dia every year dia buat penyata tahunan, membuat mesyuarat agung. Orang panggil itu annual general meeting. Maksud dia kena buat mesyuarat agung tahunan. Dan yang keempat, dia gagal membentangkan akaun. Syarikat yang sedia mahat atau berhad ni dia perlu ada penyata keuangan dan every year dia kena bentangkan akaun ataupun penyata tahunan tersebut, akaun tersebut ataupun kepada peserta saham dalam mesyuarat agung tahunannya. Dan yang kelima, dia gagal menyerah simpan dokumen penyata tahunan. Tadi dia kata tu gagal buat mesyuarat agung, gagal membentangkan akaun dan gagal menyerah simpan penyata tahunan kepada SSM yang menjadi satu kewajipan. Dan syarikat juga kita dapat kesan dia gagal simpan rekod-rekod perakaunan syarikat dengan baik. Maksudnya ini rekod-rekod perakaunan perlu disimpan dengan kemas di tempat, maksudnya di tempat yang senang kita akses. Dan seterusnya, pengarah syarikat gagal menjalan tanggungjawabnya terhadap syarikat. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang juga berlaku. Di mana kalau kita tengok kesalahan tersebut yang saya mention tadi, kesalahan-kesalahan lazim tu, dia ada denda masing-masing. Denda dia yang boleh di antara RM20,000 sehingga RM3 juta. Itu mengikutlah kesalahan-kesalahan yang berlaku. Dan juga ada denda yang kesalahan yang boleh dipenjarakan. Itu je doktor yang saya jelaskan dalam masa sesi kita. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Ramli. Perkongsian yang agak terperinci berkaitan dengan prosedur-prosedur yang terlibat dan juga panduan ataupun petua lah berkaitan dengan penubuhan sesebuah perniagaan yang dipilih oleh seseorang usahawan. Okey, untuk pusingan seterusnya kita beralih kepada perkongsian pengalaman daripada Dr. Rahman. Kalau kita tengok tadi biodata ringkas Dr. Rahman bermula bidang kerjayanya bermula di Nationwide Express sebagai branch manager, kemudian dia sendiri melibatkan diri secara langsung di dalam bidang perniagaan sebagai usahawan dan juga kemudiannya menyertai Universiti Utara Malaysia sebagai ahli akademik. Jadi kita mulakanlah perkongsian pengalaman Dr. Rahman yang meneroka sendiri bidang perniagaan ini dan apakah mungkin ada panduan-panduan yang pentinglah yang untuk dikongsi bersama dengan kita pada hari ini. Silakan Dr. Rahman. Terima kasih Puan Sumaya Dr. Khadijah dan terima kasih juga rakan saya daripada SSM Tuan Ramli Lin. Panjang lebar dia punya explanation. Okey, banyak benda saya record tu tak sempat nak jot down semua. Jadi okey, mungkin pada bahagian saya lebih kepada bukan kepada SOP, bukan kepada undang-undang, tetapi lebih kepada praktikal. Macam mana kita nak start bisnes. Kadang-kadang orang fikir bisnes ni susah kan. Memang kalau kita tak tahu kita susah. Tapi kalau kita tahu cara dia ataupun step dia, insyaAllah dalam masa 2-3 hari kita boleh start bisnes. Okey, saya nak kongsi sikit di sini konten daripada few slide yang saya dah summarizekan. Okey. Okey, boleh nampak Ya, nampak. Ya, boleh Dr. Rahman. Okey, terima kasih. Okey, saya bahagikan kalau sebut kata perniagaan ni, saya memang dah lalu kebetulan perniagaan daripada family dulu, daripada kecil saya dah berniaga. Jadi dah lalu dah, bukan kata yang manis-manis je. Yang pahit, jerih, tenggih terbalik, tunggang langgang semua dah rasa.
Jadi perniagaan ni satu benda memang amat mencabar, tapi kalau kita sebagai Muslim, especially Muslim, dia adalah satu benda yang kita kewajipan, kita fardu kifayah sebenarnya untuk kita libatkan diri kita dengan perusahaan ataupun perniagaan. Jadi dalam untuk perkongsian pada ini saya bahagikan pada dua bahagian. Maksud dia dari segi nak design bisnes dan juga bisnes journey. Satu pada jenis perniagaan nano ataupun mikro. Maksudnya kita ada di sini. Kebanyakannya bila kita start perniagaan kita mula dengan pemilik tunggal ataupun kita mula berniaga sendiri dulu dan seterusnya mungkin melibatkan pasangan kita ataupun keluarga kita. Itu kita dijatuh di bawah syarikat yang Cik Ramli terang tadi, syarikat tunggal, syarikat persendirian dan syarikat perkongsian. Itu kita bawa nano ataupun micro business. Itu biasa dia start macam tu. Dan bahagian yang kedua, kadang orang nak tahulah macam mana kita nak penetrate market untuk international market. So ini sedikit perkongsian daripada saya bagikan. Bahagian pertama tu dia ada satu case study yang memang kita buat dalam UM, dan yang second tu memang saya sebagai corporate advisor untuk this one foreign company ni untuk the advice. So kita start from ground zero. Saya akan share sikit so based on that case study. Okay. Dia saya masih baru dalam akademik sebenarnya, dalam about 5 years compared dengan from industry punya experience. So apa yang saya nampak bila join universiti ni, academician, dia macam dia ada collision theoretical dan juga practical. Itu yang memang kami kalau biasa orang daripada luar ni, industri kita tengok there's a collision there. Dia amat payah sebenarnya kita nak cari titik persamaan tu. Jadi sepatutnya kita kena cari, sebab bila kita dalam line akademik kita akan nampak theoretical. Dalam tu kita belajar macam-macam lah, business aspect the design thinking, BMC, business plan, marketing, HRM, semua dalam tu kita we are talking about theories. Tapi sebenarnya kalau kita nampak teori tu didatangkan daripada study ataupun practice, dan dikonvertkan daripada konsep tu ke teori. Itu yang kita kena realize. Sepatutnya dua-dua ni berkait rapat. Jadi contohnya bila kita teori tu, bila saya implement dalam real things, maksudnya teori tu memang amat berguna untuk pengetahuan kita. Contohnya bila kita nak practice tu, kita kena buat feasibility study. Adakah business tu feasible or not kita nak start or to continue with. The second part, resourcing. Resourcing maksudnya segala sumber yang kita perlu ada sebelum kita start business. Kita kena evaluate. Second part, lepas tu buat networking. Networking tak lain. Everybody kena ada networking. Sebab tu saya selalu highlight dalam kelas, dalam kuliah. It's very important for all the students to develop your networking starting from now and onwards. Okay, and then before we start, kita kena buat checklisting on what the cost needed, berapa modal kita nak, and then what kind of maybe kita what kind of infra needed. Okay, and then kita will start execute. Okay, once kita execute, kita run the business, it's been operationalized, so we need to improvise it or innovate it time by time or continuously. So that's mean benda tu even bila kita practice, kita akan relate dengan theoretical. Okay, theory part. Okay. Okay, the next things yang kita kena tengok that we need to look we need to emphasize on. The first thing, adakah about benefits and cost and benefit. Selalu orang tengok, orang cakap you need to look into cost first. Tapi kalau you as usahawan, you kena look first at the benefits or apa yang boleh benefit your target, your objective, especially your beneficiary, your customer, the community, itu kena tengok dulu. Sebab tu dalam ni dia akan masuk contoh dia design thinking, kita relate right, design thinking, dan kita empathy, and then kita needs what being looked after, was sought by the public or the community, then baru kita akan supply things yang be required by our prospects. Itu yang kita tengok. And then bila kita tengok in the part of benefit, contoh kita tengok about the different company, different institution, we have different objective. Macam UM kita, we are not profit making. But we have our own objective to be a minimum education center, hopefully in our country or throughout the world. Itu yang UM for example. And then kalau we look at the company, mostly kita looking about the profitability, the feasible or not. Bila kita form the company, and then how we can sustain. Itu the part, and then we want to make sure we optimize
all the things that we have, all resources that we have, monetary ke apa. And then we get the other side, cost. So that's mean, don't make mistake. Don't look at the cost first. Look at the benefit first. Apa yang kita boleh benefit? When you look at the benefit, not just on your side, especially your beneficiary, your customer, and then the cost will come later on. Okay, sometimes the cost is not even any kind of monetary. Because maybe come out from your scale, your contact, maybe from your networking. Itu kita akan start. Okay, then the cost, definitely kita kena tengok all the resources, monetary, skill, asset yang kita kena ada, and then also one of the more important part is the timing. Timing kena betul. Timing bila kita nak start atau kita tengah continue kena betul timing dia. Kita macam timing kita ada COVID, apa benda COVID ni dia definitely bila ada problem dia akan ada opportunity. And then you can find ways. Kena you kena keep thinking. Sebab tu to be an entrepreneur, bila you nak business, memang you tak boleh consider you ni as makan gaji you have 8 to 5 or 5 days a week. There's no such thing. It's throughout the day 24/7. And then your mind also keep thinking while you are sleeping. Itu yang I'm telling the truth. And then kita talking about duration timeline. Kena cepat. Maksudnya you kena tahu you tak boleh you nak start with a business take maybe years. Tak boleh. And also networks yang you perlu lah. Okay. Then kita, this I move forward to the example. Kita ada one project. There's one case study. As a nano or micro small type. It's a simple like that. Kita for example, kita dealing with usahawan. Usahawan ni normally they start from ground zero. Bila start from ground zero, they start to making money for what? Kalau you tengok the diagram tu, making money untuk sustain the punya life or the family. Okay, just to share, we have one project with the incubator to U2I. Kita the kiosk AJ Mango. So actually we start the business, we set up the business within 3 days from the ideation. The idea come out from the 20th February, and then we start the first day selling on the 24th February. Okay, macam mana kita buat? Then you go back, you tengok sikit dia punya diagram. Kita nak make sure kita this AJ Mango kiosk we can sustain. So how we need to do? And then sustain the business also, at least kita dapat experience, and then the student can gain as much experience. Hopefully this project we can market to outside. We can help the community. Right, because for example kita ada look at the community in Perlis, for example, dia punya income selling mangoes to just maybe we call it 2 months in a year. So 10 months ni tak ada income. So kita find way. Jadi project ni kita ada own objective kita. Selain student boleh gain experience, and then we plan to help others also. So bila kita small business ni compare dengan large business different. Sebab dia memang very time consuming. Sebab tu you tengok sini, kalau dia we go to the right side, you kena resourceful. Maksudnya you kena ada knowledge, you kena ada material you nak buat. Macam contoh ada, kita start, okay, we have what? The product, we have the resource, kita ada mango, kita ada link, we need farm, for example. So that's the resourceful. But the thing is, so kita limited, we don't have any capital. Okay, so we start collecting, and then we funded about 650 ringgit. And then we check, is it feasible? We check the feasibility is more on the margin or the profitability. Whether we can sustain it, feasible or not. Contoh dia bila kita go on with this feasibility, kita tengok in terms of the marketability. Okay, we go to next marketing. Market is very important. Tak ada market, you tak boleh jual. So sebenarnya tak perlu kata you come out. Don't come out with the thing yang you nak jual. You refer apa yang ada, what you can afford, and then you match with market. Kita tengok macam ni, kita study, yes, kita ada resource kita run for example the selling price of RM5 or cost only about 150. Yeah, so it's feasible. Go back to feasibility, yes, it's feasible. Then we can market. How the market? Yeah, market student like what the product they like. Dia suka apa? This kind of drink. Even kita tengok tea life pun dalam ni boleh hidup RM8, RM9. So we're selling at the half of the price. So okay, that's our strategy. And then with it sensible or manageable. So who's going to man the kiosk? So going to run with it. So we have the student to run. So it's feasible. For example, we have this kind of, for example, that we come up with the logo pun kita boleh copyright and pattern. We go copyright on the IP, and then kita ada the SOP everything. At least we can bring this project to the outside, and people can use the project. Kita boleh tolong community juga with this kind of project. So
So it's sensible and manageable. Even this chaos can be managed by just one person. Okay, and then we go on the timeline. The timeline is maybe we cannot wait too long. Okay, tak boleh sampai 2 months you nak come out the idea, then you start. So we give it 2 days, then we start. The reason why go on the timing, you tak boleh nak make sure everything perfect before you start. Nothing will go perfect. You kena start, by the time you start and then you learn. You improvise the product, you improvise the delivery of the services or the product, the quality. That's the thing yang kita kena tengok. And then, okay, this rating yang actually is very simple. You boleh pakai, anybody can use it. This is a kind of the diagram, then you can implement it. You can start. Whatever it is, we go on timing. Dalam case ni, we start within 3 days. And then with the initial capital of RM650, because of COVID, kita kena stop. So tak boleh buat apa lah kan. So kita stop with 12 to 13 days operation. Then generating RM3,500 sales, and then they're making profit about RM1,300. So that's mean kalau we send this thing out to the public, maksudnya kita boleh help this B40. Not just the kind of this mango product, but the thing is the SOP, the procedures we can use. We can teach them to use this procedure. For example, kalau the whole day, kalau the whole month they're running for, let's say, 25 to 30 days, insyaAllah. But the thing we need to come up with all these things, feasible, marketable, the location-wise, and then you don't need much money to start with the business. Tapi cuma tak campur lagi dengan registration of business, Cik Ramli. So it's not much. So you can start. You can uplift this the community punya life. This about the micro and small. This we based on the case study. Then kita nak share dengan. Okay, this is the next. Next about the okay. Ini when we talk about large corporation. Okay, for example lah, you nak plan to start with a small firm, from small to big firm, you nak cater up to international market. Okay, this is quite tough. It's not easy. So that's why I give just one example. This company appoint me as an advisor to come up with the start business ground zero somewhere in 2017. So we did study. We did all the feasibility study what the markets would like, what the product offering, whether the product being sought by the market, what the niche and everything. Kita buat study. The market study pun kita spend about 12 months. Okay, 12 months. Make dia punya study, thorough study. What the product itself, semua lah. So this we start with market study. And then we go to the one, before we start, kita kena resourcing. Okay, so the principle came from international background, from international company. So we do on the resourcing. Okay, we do resourcing, how much money that we need, and then what the infra that we want, and then what the things that we have to do. So, but the thing is, we have to look into the next step. What are in terms of your planning, and especially about your business model? You're not sure, because now I have experience. Just to share some experience. Previously, I start the business. We go on the we call it capital intensive. We go on the low. We go on the very fast spending. But the thing is, it's very dangerous. But you know what? Because market change, market very dynamic. It keep changing. Dulu ni dia punya dynamism tu 6 months, 1 year, 1.5 year. No more. So then overnight they change. Because the openness, the market, the open, the wide open throughout the world. So everybody can access the market. You can be in our country, tapi you can access market all over the world. Macam Lazada, macam itu Jack Ma, they can access all over the world. It changes. Lepas tu kita tengok what are the prospect, what kind of for example, in terms of the model, what is the area that we give prospect, the continuity, the continuation, they can be sustained. We go, for example, we look at how about the education business? We look. They asked me to do the study. Yeah, we look at how much the value of education business is about 14 trillion US dollar. It's not billion, 14 trillion. Kita boleh nampak the value of the market is there. So 1 minute study, we do the planning, the business model, right business model. So how is it? So what I suggest them, go to any virtual office. Don't open the starting point. Don't go on the physical office. Go on a virtual office. So everything you can provide online. So the
Bila kita start this kind of model, there's no need for you to invest or have a extensive investment outlay. The first, the startup, the initial outlay, there's no need. You just spend, just want to share. Even the principal, I asked them to spend about 1,000 euro only. Okay, for them to spend as initial capital. So we go on the marketing and then we start operationalizing it. Okay, although they funded about 1,000 to 2,000 euro, but the thing is, for the first year, they're generating about 70,000 euro the sales and the profit around 15% because they have a foreign company. Okay, so I can see there's a potential there. And then when we for the first year, we talk about when you're operationalizing the first year. So we study what the problem, what the setback during the first year. So we go on re-engineering. So this is the process. So when we talk about the large corporation, we cannot go on static punya proses, static punya step. It's a continuous process. So that's why kita kena go on always re-engineer. Even kita punya business model, kita punya operation, and then resourcing everything, even our market. Benda tu keep continue and it cannot be stopped. You cannot stop. Kalau you stop, you are losing. Losing with competitors. Okay, then this the yang saya nak buat to share, about the roughly in general on this kind of prospect atau for example kita you kena foresee, kita kena foresee prospect ke depan, and then if kita nak plan to go abroad to market your product even locally, sebenarnya network seperti kena penting. It's very important. You kena buat network even before you start the business. Okay, networking. You kena go on the linkage, not just the party yang all stakeholders, even the government agency want to get the feedback, you to get the info, everything. So it's not easy, okay, but it can be done. Okay, satu lagi just want to share. Don't go, you nak, for example, like you nak inject steroid dalam your business. Bila you start business, you make sure let it grow gradually. Ataupun kita go on, we call it organic punya growth. Don't put steroid. You tahu steroid, dia kembang, apa tu, tak sampai 2-3 tahun, dia burst. Dia burst and you die. You die, your business dying, that you also dying. So careful, especially don't go pumping, for example, like kita go on more on the debt, for example, go on loan. It's not advisable. Kalau you tengok, for example, kita will look at the other this uncle yang business kat luar sana, right? They start from the ground zero, and then they let the business grow gradually, phase by phase, step by step. But you need to start. You need to improve time by time. You tak boleh go static. Kalau you just, for example, they see you inside the UM, and then coming today, you still here, no point. Okay, you cannot find ways to improve, to expand your market. Then you need to start. Definitely, you need to. One of the just want to share during my stint with the business. Still now, with contact with the one of the best tips. For example, if you want to move faster, tag along with successful entrepreneur. For example, you nak jadi millionaire, tag with the millionaire. Maksudnya jangan you gap macam Lone Ranger seorang-seorang tu. You tak boleh buat. Okay, you kena have somebody genuine partner, genuine mentor, for example, which together with you learn. Okay, learn and then make sure your mind also kena think wisely. You do not accept don't not simply accept all the advice, tapi you kena find ways to dapatkan as much as possible the advice from other parties, and then you need to we call it to digest it, and then you need to practice it by yourself. Okay, so okay, basically this my part. Okay, this it's very fast. Okay, there's another one of the things out of this context. There's the point yang saya nak share. I'm not talking about myself, but the thing is about what the journey I've gone through, macam kata dia punya cycle of business. Dia sebenarnya tak susah. Kalau ramai yang kata macam saya dalam ni, kita ada few friends, bila you nak start with the product first. Better you start with
go to the market, survey the market, try to fulfill what markets need. Itu yang you kena buat, itu you kena evaluate. Don't go to something yang you tu, oh, I'm like this thing, so I want to go to the market, have money. No, money you're not going to buy you the customers, the buying power from the public or from your prospect. Okay. I think that's all basically the sharing from me. We go pass back to Prof. Madia, Dr. Khadijah. Okay, Dr. Khadijah, that's all enough from me. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Rahman. Perkongsian isi-isi yang bernas ya. Maknanya daripada apa yang Dr. Rahman kongsikan tadi, kita dapat lihat ya, maknanya perjalanan sesuatu proses perniagaan tu dia melibatkan satu ekosistem yang saling berkait di antara satu sama lain, dan daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Rahman tadi juga kita dapat tahu bahawa salah satu faktor utama yang perlu diberi penekanan selain daripada melakukan kajian pasaran, setiap usahawan tu juga dia perlu bersedia untuk dalam bahasa Inggerisnya mungkin adaptability dan flexibility untuk menghadapi kemungkinan atau cabaran-cabaran yang tiba-tiba mendatang. Terima kasih Dr. Rahman. Nanti kita simpan juga beberapa isu lain selepas pusingan nanti. Untuk pusingan yang kedua ni, kita berbalik kepada Tuan Ramli. Okey, tadi Tuan Ramli berkongsi dengan kita dari aspek prosedur lebih kepada perundangan kan. Untuk pusingan ni, saya nak minta Tuan Ramli kongsikan juga apakah liability yang terlibat kepada usahawan-usahawan ni bagi setiap jenis perniagaan yang mereka daftarkan. Contohnya mungkin liability sekiranya membuka perniagaan tunggal, enterprise, perkongsian jenis biasa, perkongsian liability terhad dan juga liability dari segi apabila usahawan membuka syarikat sendirian berhad. Okay, dan kebetulan juga walaupun saya nak simpan ada soalan tadi, mungkin juga ada isu-isu lain. Contohnya macam kalau syarikat dah berjalan, kemudian tak boleh kesinambungan atau kelangsungan syarikat tu ada masalah. So apa yang usahawan-usahawan ni perlu lakukan? So kita minta untuk pusingan ni Tuan Ramli boleh kongsilah apakah panduan-panduan dari perspektif SSM. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Maria. Untuk saya bagilah perbezaan sebab di bawah SSM yang saya terangkan tadi, kita ada beberapa akta yang dikawal oleh SSM, termasuk akta pendaftaran perniagaan, akta syarikat, akta perkongsian liability terhad dan lain-lain akta lah. Dan mungkinlah saya akan terangkan sikit apa perbezaan antara ketiga-tiga akta, iaitu pendaftaran perniagaan, akta syarikat dengan akta perkongsian liability terhad ataupun LLP, Limited Liability Partnership Act. Okey, dari segi liability untuk tiga-tiga tu, contohnya di bawah akta pendaftaran perniagaan, jika berlakunya kerugian ataupun keuntungan kerugian ataupun apa-apa tuntutan, pemilik ataupun pekongsi tersebut dia adalah bertanggungjawab terus ke atas liability tersebut. Maksudnya jika sebuah perniagaan itu mengalami kerugian dan dia tidak dapat membayar hutang, dia buat loan dengan bank, dia nak bayar debt, so dia akan bertanggungjawab secara direct, yang bermaksud harta personal liability, maksudnya harta personal dia, harta milik persendirian boleh dituntut oleh pihak yang memberi pinjaman. Jadi jika berlaku kerugian ataupun tidak dapat membayar hutang tersebut, maka harta milik persendirian boleh dituntut oleh pihak yang memberi pinjaman. Dan itu dah berlaku apabila perniagaan mengalami kesukaran untuk bayar hutang, pemilik perniagaan akan dikenakan tindakan bankrupt. Dia tidak mempunyai liability, dia tidak mempunyai liability lah ke atas tersebut, di mana kalau pemilik persendirian
persendirian yang buat akta pendaftaran perniagaan sama ada persendirian, dia tidak boleh memiliki harta atas nama perniagaan dia. Contohnya, ABC Trading. Dia nak membeli sebuah kenderaan ataupun membeli bangunan. Bangunan ataupun kenderaan tersebut tidak boleh dimiliki oleh pemilik, perniagaan dia. Tetapi mesti ditulis ataupun dimiliki oleh pemilik ataupun rakan kongsi dari segi pendaftaran perniagaan. Maksudnya apabila perniagaan mengalami kerugian, maka hak milik persendirian boleh dituntut oleh pihak pemberi pinjaman. Ia berbeza juga dengan akta syarikat, di mana akta syarikat dia mempunyai liability terhad. Termasuk juga akta pendaftaran, akta perkongsian liability terhad. Dia mempunyai liability terhad. Maksudnya dia mempunyai maksudnya macam ni lah. Jika sesebuah syarikat tersebut tidak dapat membayar hutang ataupun mengalami kerugian, maka hanya harta milik syarikat ataupun harta milik perkongsian liability terhad saja boleh dituntut oleh pihak pemberi pinjaman. Maksudnya pengarah atau pemegang saham ataupun rakan kongsi di bawah perkongsian liability terhad tidak bertanggungjawab ke atas kerugian yang berlaku ke atas perniagaan ataupun syarikat ataupun pihak tersebut. Maksud dia mempunyai liability ke atas yang terhad ke atas syarikat ataupun PLC dia itu. Okey. Okey, Prof. Okey, yang soalan yang kedua tu nak apa? Prof. Okey, kebetulan lah pula sebab dalam pusingan ni tadi ada soalan yang bertanya sekiranya sesuatu perniagaan telah dimulakan tetapi tak kelangsungan perniagaan tu, sebenarnya the survival of business tu mungkin ada masalah dari segi mungkin hutang ke kan? Okey, kalau perniagaan asalnya kalau dia dah menjalankan perniagaan tetapi dia satu masa dia tak dapat meneruskan perniagaan dia, maka dia boleh membuat penutupan ke atas perniagaan dia dengan sama ada hadir sendiri seperti SSM ataupun melalui penutupan perniagaan secara atas talian melalui bisnes online. Okey, itu untuk perniagaan. Tetapi bagi syarikat, dia boleh membuat permohonan untuk penutupan secara sukarela. Dia ada tiga lah, sukarela oleh syarikat ataupun di bawah pembatalan secara dia punya pembatalan ke atas maksudnya type of company atas persetujuan daripada pengarah dan pemegang saham syarikat. Nah itu. Masuk juga perkongsian liability terhad. Kalau dia tidak boleh meneruskan perniagaannya, dia boleh membuat penutupan. Tetapi ada proses-proses tertentu. Itu. Okey, Pak. Okey, jelas Tuan. Okey, disebabkan saya bimbang sebenarnya kalau kita tak cukup masa. Sebab kalau tengok di ruangan chat tu ada banyak soalan. Jadi Dr. Rahman, setuju tak kalau untuk sesi Tuan Ramli sekarang ni, saya terus masukkan soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya rasa yang bersesuaian lah untuk dijawab oleh Tuan Ramli. Dan selepas Tuan Ramli huraikan jawapan ni, saya akan pergi kepada Dr. Rahman dan bertanya pula soalan-soalan yang bersesuaian untuk dijawab oleh Dr. Rahman lah. Boleh macam tu? No problem. Okey. So kalau kita tengok soalan-soalan yang berkemungkinan boleh dijawab oleh Tuan Ramli ni, ada di sini daripada Tong Wei Chin. Dia bertanya, bolehkah pendaftaran nama syarikat dilakukan walaupun tidak menjalankan sebarang aktiviti perniagaan sekarang, tetapi pemilik ingin daftarkan nama syarikat terlebih dahulu? Maksud soalan ni saya faham, nak daftar terlebih dahulu tapi aktiviti perniagaan tu mungkin dia nak jalankan selepas tamat pengajian ataupun selepas bagi satu tempoh tertentu lah. Okey, Tuan boleh jawab dulu soalan tu. Soalan tu dulu lah kot. Okey, terima kasih kepada yang tanya soalan. Untuk di bawah
prosedur kita, apabila seseorang itu dia dah mematuhi syarat untuk daftar perniagaan, maka dia boleh mendaftarkan perniagaan. Dan tidak menjadi kesalahan apabila dia tidak tidak menjalankan perniagaan, tidak jalan perniagaan itu lagi. Tetapi dia kena patuhlah, jika tiba tempoh untuk dia perniagaan itu tamat, maka dia perlu renew. Jadi tidak ada masalah walaupun dia mendaftarkan perniagaan, tetapi perniagaannya belum dijalankan lagi. Tetapi dia akan menjadi kesalahan juga jika perniagaan itu memang tak jalan langsung. Kan? Tetapi ada dalam daftar perniagaan dan daftar kita, maka perniagaan itu tersebut perlu ditamatkan. Kan? Kalau dia tak jalan langsung, tapi dia ada future plan untuk buat bisnes, maka dia boleh meneruskan perniagaan dia tu tanpa membatalkan perniagaannya. Okey, adakah saya menjawab soalan tersebut? Saya jelas dengan penerangan Tuan tu. So diharapkan kepada pihak yang bertanya juga jelas ya. Okey, soalan selanjutnya masih lagi juga kepada Tuan Ramli. Soalan di sini, what will happen to our license if we are having problem with our business such as suffered loss during that year and so we didn't do any payment for that year, do our license will be revoked by the authority? Itu soalan yang pertama dan saya rasa ada juga soalan ni berkait rapat juga dengan satu lagi soalan. Sekiranya pemilik syarikat yang telah mendaftar dengan SSM ingin sorry Tuan, bukan. Soalan yang saya baca sekejap tadi, ada soalan, ada kaitan lagi dengan soalan satu lagi. If a business has been expired more than a year, can they just renew the license? And how long the duration for business to register or renew? Maksudnya yang pertama tadi dia tanya, kalau syarikat tu ada masalah kewangan, dia dah tak bayar, kemudian adakah dia dikenakan sebarang tindakan oleh pihak berkuasa lah. Okay, terima kasih. Okey, untuk soalan yang pertama, apabila sesebuah bisnes itu beroperasi and then dia ada buat loan lah, mungkin dengan bank, kan? Untuk loan dengan bank tu memanglah yang saya jelaskan tadi, apabila dia mempunyai liability, maka pihak pemberi pinjaman boleh ambil tindakan ke atas pemilik itu sendiri. Jadi dia tidak akan lepas diri walaupun perniagaan dia dah tak ada, tetapi jika terdapat pinjaman ataupun loan yang perlu berbayar, maka pemilik ataupun rakan kongsi itu sendiri perlu membayar. Bukannya perniagaan sebab dia tak ada liability. Perniagaan tu non liability. Hanya pemilik itu yang mempunyai liability untuk membayar balik hutang tersebut. Okay. Itu yang soalan pertama lah. Yang kedua, jika sebuah perniagaan itu expired more than 12 months, maksudnya lebih daripada satu tahun, maka dalam rekod kita dan praktis kita adalah perniagaan itu tak boleh di-renew, tak boleh diperbaharui. Maka pemilik ataupun rakan kongsi dibenarkan untuk dikendaki untuk mendaftarkan semula perniagaan dia. Dan penggunaan nama tersebut ataupun nombor yang lama, more than 12 months tu, maka kita tidak benarkan bagi nombor tersebut. Kecuali kalau nama dia belum ada lagi orang ataupun somebody use, so kita akan benarkan. Jadi apabila solution ya, apabila perniagaan itu telah tamat melebihi 12 bulan, maka ia tidak boleh membuat pembaharuan. Tak boleh renew. Tetapi dia kena membuat pendaftaran semula dengan nama dan nombor pendaftaran yang baru. Jelas Tuan. Cuma satu lagi yang tadi sekiranya perniagaan itu telah tidak aktif ataupun telah berakhir lebih daripada 12 bulan kan? Okey, soalan selanjutnya adalah berkaitan dengan sekiranya perniagaan tadi telah pun didaftarkan dengan sesuatu nama yang tertentu, kemudian dalam menjalankan perniagaan tu mereka ingin menukar kepada nama baru. Okey, soalannya adakah perkara tersebut dibenarkan dan bagaimana pula dengan bayaran yang akan dikenakan? Okey, untuk
pertukaran nama bagi perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan memang kita tidak benarkan, dan tidak ada peruntukan yang membenarkan untuk pendaftaran pertukaran nama perniagaan. Itu bawah perniagaan memang tak boleh tukar langsung. Kalau dia nak yang baru, maka dia kena buat pendaftaran baru. Itu berbeza, tetapi ia berbeza dengan syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad di bawah Akta Syarikat, dia boleh membuat pertukaran nama syarikat. Bila-bila, berapa banyak kali dia nak tukar pun boleh. Itu di bawah Akta Syarikat. Tetapi yang kita tengok tadi, yang perniagaan kecil ni, dia tak boleh membuat pertukaran nama syarikat di bawah Akta pertukaran nama perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey, terima kasih Tuan Ramli. Kita hentikan dulu soalan untuk Tuan Ramli setakat ni. Kalau ada masa lagi nanti kita akan ajukan soalan-soalan selanjutnya. Kita nak berbalik kepada Dr. Rahman. Okey. Ada soalan di sini Dr. Rahman. Yang ni saya rasa lebih kepada apa yang Dr. Rahman huraikan tadi lah, adaptability and flexibility of the ecosystem of a business process, kan? Soalan yang pertama ni, in the midst of COVID-19 pandemic, what are the drastic changes adapted by small business owner in coping with the day-to-day operation? So what is your comment towards agility of business owner in adapting to current situation? Jelas Dr. Rahman? Okay, clear. Terima kasih. Okay, silakan. Okay. Inside this question, there's two sub question actually. The first, they're asking about during the midst of COVID-19, what did for example, the continuity, what the reaction, for example, the first question. And second, about the agility of the business. Okay, sebenarnya it depends to the type of business yang you buat lah. For example, like we go, for example, the response, the reaction from the to auto adapt during the COVID-19. Eventually, the all kind of business we need kita kena prepare for contingency. Okay, the more you prepare for any kind of turbulence, the better for you to remain in the market. You can sustain yourself. For example, just want to share my petrol business. Okay, be handled by my family. Last 10 years, kita face a lot of problem because we try to expand business. Kita ada duit, then we expand. We expand. We want to do so many business at one time. So when it comes to 1998, okay, 1998, there's ASEAN financial crisis. So kita ada loan with the bank. I cannot mention the bank. So suddenly they cancel, they withdraw the loan because it is just small mistake. Past 3 years. Okay, bila kita tak prepare, we too depending on loan, for example. So we caught it down, and then we once kita university being withdrawn, and then we start there. Once we start this experience, that we have to settle the loan with the amount of a few 100,000. Then we need to, and then to recover back. So the lesson learned is like this lah. Whatever it is, you need to make sure your growth more on organic approach. It's gradually, and then you have to make sure you have enough contingency fund for you. And then you need to make sure you can prepare for the worst. For example, like this COVID, for example, even the petrol station, we manage my family, kita suffer for the first 3 months during the PKP to about 60% sales drop. We lost a lot actually, but when we have enough contingency fund to endure this kind of during this duration, so we can cover. For example, the more you have, for example, your fund can cover for 6 months. Okay, this is not enough. 1 year, make it 3 to 4 years. That's one of the best for the contingency, or to at least to mitigate the risk. Okay, or to reaction, and then don't go on too many kind of businesses. You kena fokus at least one or two, the most two. Kalau boleh yang the second pun, dia ada, kita call it, the synergize dengan your earlier business. Kadang-kadang kita nak buka apa? You nak buka petrol station, you nak buka restoran, lepas tu kawan-kawan semua nak buat jadi contractor. So many things you nak buat, but you are not prepared. You don't have enough resources, you don't have enough skill, you don't have enough experience, you don't have enough manpower. Banyak benda yang don't enough tu. And then
will get caught if they want to jump in, you're not prepared, will affect even your current business. Itu yang we talk about the reaction. And then we talk about the second part, how to in terms of equality is dia punya jawapan dia still they reflect then the first question. Okay, make sure you go on organic growth, don't make it too fast, let it from time to time bila you go through your learning process, you run any kind of business, you will learn something. And then from your experience or from your learning process tu you belajar banyak. Itu yang okay, so that's my answer. Okay, hopefully dia okay lah kot. Okey, puas hati. Terima kasih Yeah, Dr. okay. Rahman. Right. Okey, soalan selanjutnya, ni ada dua soalan yang daripada dua orang yang berbeza, tapi saya rasa Okay. soalan ni ada kaitan di antara satu sama lain. Okey, susulan daripada penjelasan Dr. Rahman sebentar tadi, dia masih juga berkaitan dengan kesan daripada COVID-19 ni. Okey, soalan ni dia tanya, boleh tak Dr. Rahman mungkin kongsikan apakah peluang-peluang yang mungkin timbul akibat daripada COVID-19 ni, dan juga apakah jenis-jenis perniagaan yang didaftarkan ekoran COVID-19 dan dalam tempoh yang singkat ni kita boleh nampak kesan dia perniagaan ini berjaya. Berjaya tu maknanya boleh buat keuntungan lah. Okey, dipersilakan Dr. Rahman. Okay, terima kasih. Dia sebenarnya business ni nobody can promise certain we call it apa? Confirm the certainty in profit. Nobody can promise that. Tapi we can go on anticipation. Macam for example like kita tengok COVID, what are the problem that they facing? Lockdown apa benda tak? What are the things, what kind of business that will have a big impact, have a favorable impact? And what kind of business will have a adverse or negative impact? It's easy. Anybody can think about that. For example, yang the positive impact more on the food delivery, online ordering, F&B, all the things that people say need. The more they get differently, you change the mode. You change the mode of delivery, you change mode of your tackle the customer, you change the mode of maybe your on pricing, your product base. So that's the thing your reaction based on your expertise. But the thing is, there's one case I learned from this Datuk Marketing, kita ada group usahawan dalam tu inside the circle. There's one guy, this company they dealing with, for example, like on the logistic on the line haul. So line haul during the PKP is zero, business zero. So they say what they think they need. So we calculate together the punya overhead around let's say 80,000 ringgit a month. So we come up with the idea. They come up with business of sending fruits to the old folks or to the houses. So they spend let's say 80,000. They need, for example, every day dalam 2,000 of margin cover. If deduct everything, at least minimum around 30,000 a month. So they need to come up with, for example, like this 1,000 of margin. So with this kind of business, they come up fruits delivery with a nice packaging. Then they boleh cater within 2 weeks of PKP, dia dah cover balik dia punya at least 30,000. The owner dia nak pay for the staff fee. So instead of dulu ni staff dia bawa lori, so dia bawa motorbike hantar fruit. Kita panggil nama the product dia fruit cekiah. Betul kan, dia ambil nama tu kan tu. So they earning. So that's the thing kita kena reaction. Kita kena you kena adapt. We got no choice. I have to adapt. Tapi kalau contoh, if you are the kind of business yang memang badly affected, directly affected, you kena find ways. Lepas tu yang penting dia your reserve. Bila you senang reserve, simpan banyak. You don't go on too extensive spending. We can spend, but kita kena careful, alright? And then we have in terms of opportunity, macam saya tengok tadi, you need to look in the future. Apa yang in this kind of kata kita ambil kata this problem, this economy turbulence, bukan sekali je dah kan Cik Ramli rasa dah berapa kali lah kita sebenarnya kita duduk kan, kita dah 50s ni, kita dah go through 80s, kita go through 97 kan, Asian financial crisis, kita dah go through last 10 years, it's a financial crisis from US to Europe. There's so many crises, there's a macam cycle. So maksudnya kita kena prepare lah, that's why kita kena
at least kita improve the knowledge, kena aware about the market sentiment, kena improve about in term of the prospect, not just locally, tapi also internationally. Okay, hopefully that answer the question. Thank you. Okay, penerangan yang panjang lebar dan jelaslah, maknanya itu merupakan antara panduan-panduan penting yang perlu diambil kira, diberi penekanan oleh semua usahawan yang yang ingin berjaya lah. Maknanya alert kepada persekitaran dan juga perkembangan yang berlaku di persekitaran kita tu merupakan satu faktor penting juga lah dalam memastikan kesinambungan sesebuah perniagaan kita. Okey, ada soalan lagi di sini. Kita berbalik kepada Tuan Ramli. Kalau soalan di sini baru masuk ni, is there any action will take if a business selling other than what listed in the business registration? Maksudnya kalau dalam objektif ataupun memorandum penubuhan syarikat tu, objektif perniagaan tu macam lain, tapi apabila syarikat ditubuhkan, dia menjalankan perniagaan yang di luar dalam skop objektif perniagaan syarikat tu. Minta Tuan Ramli jelaskanlah di sini. Dipersilakan. Okay. Terima kasih. Regarding the issue that the business, nature of business is different from dia state dalam dokumen dia ataupun masa new registration, dia letakkan jenis perniagaan yang berbeza ataupun perniagaan lain dengan apa yang dia lakukan sekarang. So di bawah akta kita, di bawah akta pendaftaran perniagaan, maksudnya apabila seseorang atau sebuah perniagaan ataupun syarikat tersebut menjalankan sesuatu perniagaan, maksudnya any nature business dia kena maklumkan. Dan kegagalan memaklumkan nature of business, maksudnya apa jenis perniagaan yang dijalankan adalah satu kesalahan. So, maksudnya individu tersebut boleh dikenakan tindakan. Sama ada dia atas kapasiti marah ataupun atas kapasiti pemilik ataupun rakan kongsi. So, di bawah atau pendaftaran perniagaan, kita memberi pelonggaran. Maksudnya, while you dah berubah jenis perniagaan, dia diberi pelonggaran untuk mendaftarkan jenis perniagaan itu ataupun perubahan jenis perniagaan within 30 days from changes have been made. Okey, terima kasih Tuan. Yang ni sebenarnya soalan daripada saya sendiri pula. Okey, sebab salah satu daripada fungsi Pusat Inovasi dan Pengkomersialan UUM, ICC ni, kita sebenarnya cuba bantu ahli akademik yang berminat untuk menjadi usahawan. Dan dalam konteks ini, kita lebih menekankan, di universiti lah kita lebih menekankan kalau dalam bentuk perniagaan tu, dalam bentuk syarikat terbitan ataupun syarikat pemula lah, spin-off company, startup company. Okay, so jadi saya nak minta Tuan Ramli di sini boleh kongsikan jugalah apa nasihat daripada pihak SSM kepada ahli akademik dan juga pelajar-pelajar di universiti sekiranya mereka ingin terlibat secara langsung dalam aktiviti perniagaan ataupun penubuhan bagi syarikat pemula dan syarikat spin-off ni, syarikat terbitan, startup or spin-off company. Jadi persilakan. Startup ni maksudnya mungkin dapat penjelasan sikit Prof. Kalau dalam konteks UUM, kita mendefinisikan startup ni kepada syarikat yang baru nak bermula, tapi lebih kita memberi penekanan kepada syarikat yang diusahakan oleh para pelajar. Okay, mungkin para pelajar daripada program keusahawannya yang berminat untuk menjalankan perniagaan. So dalam konteks di ICC buat masa ni, startup tu kita definisikan kepada yang hendak dimulakan oleh para pelajar. Walaupun dalam konteks yang lebih luas, startup tu sebenarnya dia mungkin diberi definisi yang berlainan lah oleh organisasi yang berlainan. Dan dalam konteks UUM, spin-off tu kita lebih menumpukan kepada syarikat-syarikat yang mana kaki tangan universiti yang nak terlibat. Jelas saya Tuan? Okey, jelas. Okey. Untuk pihak SSM, kita nampak ni
syarat startup bisnes incubator kita register bawah pendaftaran perniagaan dululah. Di mana di bawah atau pendaftaran perniagaan dia memberi memudahkan pendaftaran perniagaan, memudahkan individu untuk pendaftaran perniagaan, dan juga iuran dia pun memang murah. Hanya just RM30 ataupun RM60. So yang itulah kita cadangkan. Dan untuk pelajar-pelajar, buat masa sekarang SSM masih lagi memberi pengecualian iuran. Di mana kita salah satu tanggungjawab SSM iaitu kita memberi pengecualian kepada pelajar-pelajar IPTA ataupun IPTS untuk mendaftarkan perniagaan di bawah program satu pelajar satu pendaftaran perniagaan, di mana pelajar boleh membuat pendaftaran perniagaan tanpa dikenakan sebarang fee ataupun yuran pendaftaran. So dari segi itulah memang kita memang menggalakkan scheme 2000 implementation scheme 2012 kan, kita menggalakkan pelajar mendaftar perniagaan. Dan sebagai pelajar, apabila sesuatu perniagaan itu telah didaftarkan, maka mereka juga perlu mematuhi peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan, di mana jika berlakunya perubahan alamat perniagaan, perubahan jenis perniagaan, pertukaran cawangan ataupun penambahan cawangan, mereka perlu membuat perubahan sama seperti individu-individu ataupun peniaga-peniaga lain berdasarkan perniagaan. Jadi every year they should renew their business. Kan? Tapi bila renew dia kena bayar sendiri lah. Kita bagi for the first year saja. Okey. Untuk kaki tangan pihak U, yang kita juga galakkan lah untuk mendaftarkan perniagaan, tetapi sebagai pekerja ataupun kita sebagai pekerja sebuah agensi perlu mendapatkan dulu kebenaran daripada pihak majikan kita, kan? Tetapi bagi pihak SSM kita tak tengok situ, sebab di bawah peruntukan akta kita tak ada menyatakan bahawa seseorang itu apabila dia bekerja perlu mendapat kebenaran daripada majikan. Tak ada. Dia ada syarat kita just to follow the guideline 18 years above, and then mempunyai alamat perniagaan, alamat pemasukan ataupun warga negara Malaysia, kan, dan tidak ada melakukan sebarang jenayah berkaitan dengan pengurusan syarikat, tidak ada melakukan kejenayah berkenaan dengan apa yang telah ditabitkan dengan kesalahan, maka ia boleh terus mendaftarkan perniagaan dan menjalankan perniagaan ataupun syarikat. Okey, terima kasih Tuan Ramli. Penerangan yang panjang lebar juga. Sebenarnya ada lagi soalan masuk untuk Tuan Ramli, tapi sebab kita sedang berbincang tentang startup ni, ada satu soalan untuk Tuan Ramli. Soalan di sini, apakah tips kepada startup bisnes yang ingin mengukuhkan pasaran saham ketika memasuki pasaran yang penuh persaingan selain daripada persediaan sumber-sumber perniagaan? Dipersilakan Dr. Ramli. Okey, terima kasih Dr. Khadijah. Okey, maksud persoalan dia berkenaan dengan startup, dengan macam mana dia nak increase dia punya market share dan juga nak menempani cabaran dan juga dugaan, kita ambil begitulah, dan juga daripada persaingan dan juga persekitaran. Itu maksud saya. Saya selalu go back, jawapan saya go back to organic growth. Maksudnya bila organic growth you akan familiar dengan market you. Bila you kena start from somewhere. Macam saya tengok contoh dia, kita buat projek dengan student, jual simple lah, buka je mango, jual mango shake, jual, tapi it look simple, tapi kalau you nak implement, you tak tahu nak buat, you will never do, you will never start with. Macam kita tengok course kita dalam di SPM Hub, dia start, bila start tu baru kita belajar kat mana yang kita nak outpace, cara macam mana kita nak outpace competitor kita, cara macam mana kita nak capture market kita. Kita start from maybe dia punya perimeter dia yang maybe yang kecil dulu, yang very small perimeter, and then kita find ways to expand the perimeter. Macam saya cakap, biasa kita start dalam UM, and then kita cari jalan macam mana kita nak jual mungkin boleh start dengan go to the nearer market. Macam kita nearer market itu Changlun for example,
ke whole Kedah, and then kita find way to go to Perlis, or then we try to export by using the online platform. Dia banyak benda. Sebab tu kita boleh bercakap, tapi jangan buang masa dengan bercakap. Kita buat, do it and then you find ways. Lepas tu usahawan dia tak boleh kata, oh, ada jadi usahawan, I boleh just I boleh kerja ikut suka I boleh start berniaga ikut suka I. No, when you involved in a business, you can deal dengan public. Public is your main stakeholder. It could be your prospect and your future prospect, current and future prospect. Sebab tu you tak ada pilihan. So in order to understand the market, you kena be in the market. And then you semua, kerana student kita dah belajar semua dah, marketing, HR, semua dia dah belajar dah. Semua theoretical part dah penuh dalam kepala otak dia. So macam mana dia kena dig out, digest it, and then strike out, keluar, do the action plan and execute the plan, and then baru dia akan faham. Sebab dia tak ada benda yang spesifik, this method can be used in all kind of business, tak ada. No such thing. A business tak sama dengan B business, B tak sama dengan C. You will be be the expert in your area. So explore. The same thing, saya selalu advise student. Walaupun contoh dia makan gaji, kalau if you makan gaji with thinking of like an entrepreneur, you can contribute much more than just to be an employee. Kita faham tak semua student grad akan jadi usahawan. Maybe out of 10, maybe 2 or 3 the most, maybe 1 or 2. Tapi the rest, kalau kita boleh produce graduate kita with minda keusahawanan, we capture good market for our student, and then it could be the future entrepreneur. Itu jawapan saya, Dr. Eja. Thank you. Terima kasih Dr. Rahman. Ya, saya pun setuju sebab untuk graduan-graduan pada masa sekarang, cabaran di luar tu sangat berbeza dengan zaman 20 tahun zaman kita dulu. So sekarang ni bukan saja graduan perlu mencari pekerjaan, tetapi apa yang tanggungjawab kita di universiti lah terutamanya, kita perlu juga memupuk kepada graduan-graduan kita supaya mereka sendiri yang mencipta dan menghasilkan peluang pekerjaan kepada diri mereka sendiri dan juga kepada masyarakat lah. Okey, yang ni mungkin soalan terakhir lah agaknya ni. Ada 2 soalan lagi ditujukan kepada Tuan Ramli ni, lebih sesuai kepada Tuan Ramli. Soalannya di sini, kebiasaannya apabila berhadapan dengan peniaga kecil, kita perlu pujuk mereka untuk mendaftar perniagaan. Bolehkah Tuan kongsi dengan semua kenapa peniaga perlu mendaftarkan perniagaan mereka? Dan soalan yang kedua, di bawah atas syarikat 2016, syarikat perlu mempunyai setiausaha syarikat dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran. Bolehkah orang perseorangan mendaftarkan sendiri super form untuk mendaftarkan syarikat mereka? Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih. Soalan yang pertama, kenapa kita masuk dah? Apa pentingnya daftar berniaga ni? Kan? Tambah pentingnya daftar berniaga dengan SSM. Sebab kalau kita tengok, itulah untuk memulakan perniagaan, pendaftaran perniagaan ini yang register adalah penting bagi sebagai rujukan agensi lain. Sebagai contoh, kalau seseorang niaga nak buat permohonan lesen kepada majlis PBT, pihak kuasa tempatan, contohnya majlis perbandaran, majlis bandaraya, tunjukkan bahawa perniagaannya dia menjalankan perniagaan. Masa yang syarat utama agensi tersebut mestilah seseorang itu ataupun individu itu mempunyai sebuah perniagaan sebagai rujukan kepada agensi lain. Dan yang kedua, mungkin dia sebagai membuktikan bila dia nak menjalankan perniagaan. Dari situ kita nampaklah sebagai sebagai rujukan kepada agensi lain, sebagai membuktikan bahawa perniagaan yang dia jalankan itu memanglah wujud, memang valid dan sah di sisi undang-undang. Itulah kita tengok kita punya SSM punya tagline dia, perniagaan anda bermula di SSM. Sebab dia boleh menggunakan pendaftaran yang ada dengan yang telah didaftarkan untuk membuat aktiviti-aktiviti lain. Contohnya dia nak buat pinjaman kepada bank, nak membuat pinjaman kepada agensi, contohnya MARA ataupun tekun. Sebab agensi-agensi tersebut nak membuktikan bahawa perniagaan itu memang wujud, memang ada, memang dijalankan.
dan jika berlaku apa-apa atas perniagaan, mereka boleh ambil tindakan ke atas perniagaan itu berdasarkan maklumat yang telah didaftarkan oleh SSM. Berbeza juga jika seseorang itu tak daftar kepada SSM. So, apabila dia tak buat permohonan, pinjaman bank contohnya, pinjaman kepada dan mendapatkan bantuan-bantuan kepada agensi lain, dia tidak ada bukti yang kukuh untuk bahawa perniagaan itu memang dia jalan. Siapa pemilik dia. Kan? Tetapi apabila dia dah daftar, dia akan buktikan bahawa perniagaan itu memang dimiliki oleh dia dan memang berjalan dengan berdasarkan alamat-alamat semua tu. Itu salah satu membuktikan bahawa perniagaan itu memang sah, memang wujud. Okey. Yang kedua berkenaan dengan super form. Super form dulunya kita di bawah Akta Syarikat 1965, super form ni orang 44, sekarang alamat daftar, orang 24, berkenaan dengan pemegang saham, orang 49 berkenaan dengan pengarah syarikat. Tetapi super form sekarang kita dah rangkum, tak ada dah borang 24, borang 49 atau borang 44 menjadi super form. Jadi super form tu boleh diserah simpan oleh individu. Tetapi dia kena ada setiausaha syarikat. Maksud dia apabila seseorang itu telah set up a business, dia within Senia Mahat, syarikat Senia Mahat, within 30 days, dia kena melantik seorang setiausaha syarikat. Maksud dia setiausaha syarikat tu kena ada lah dalam masa 30 hari. Kan, dia kena lantik. Dan individu tersebut, dia boleh memfailkan super form ni. Kan? Tak perlulah melalui setiausaha syarikat pun boleh, dia sendiri pun boleh hantar super form. Okey, jelas Tuan. Okey, saya sebenarnya terharu juga dengan sesi perkongsian kita pada hari ini sebab sehingga ke saat-saat akhir ni kita masih lagi kekal dengan 100 lebih penyertaan ya. Okey, so untuk pusingan yang terakhir ni saya nak minta kedua-duanya panel membuat rumusan lah. Kita mulakan dengan Dr. Rahman. Saya nak minta Dr. Rahman buat rumusan dan juga memberi kata-kata perangsang lah, kata-kata perangsang atau nasihat yang berguna kepada semua warga universiti dan juga semua peserta yang mengikuti siaran kita sekarang berkaitan yang berminat untuk memulakan perniagaan. Apakah kata-kata nasihat daripada usahawan dan juga ahli akademik Dr. Rahman, dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Khadijah. Dia sekejap, ada sejam setengah kita nak habis dah. Kalau ikut pendapat saya lah, daripada sedikit pengalaman, sedikit kenalan daripada luar, dan memang masih banyak feedback yang kita dapat daripada pihak industri. Saya nak kongsi sikit di sini. 2-3 tahun lepas saya banyak travel keluar, ada few universiti kat luar. Dia mungkin berkaitan dengan kita punya commercialization. Jadi banyak universiti dia amalkan dia punya platform, dia panggil reverse engineered commercialization platform. Dia maksud they go to the market, they test first and then they go on copyright and patent. Itu apa itu? Then they reverse balik. They go to the market test and go balik. Dalam tu dia akan come out dengan all kind of research, all kind of applied research, all kind banyak benda. And then dalam tu dia akan set up satu enterprise incubation center yang memang cukup besar. Di Ireland ada, di UK ada, di Australia ada, di Netherlands ada, di Australia ada. Jadi dalam tu contoh ada few universiti yang saya visit tu, dalam kita UM ni besar. Kita buat 1,000 acre, kita ada ingat ada lot more. Jadi kita boleh set up contoh there's one complete enterprise center ataupun entrepreneur hub. Dalam tu semualah commercialization, innovation, everything. Kita boleh bring along this kita punya ekosistem dalam tu. Sebab tu kita dah agree SM insyaAllah akan masuk dalam ni. And then kita ada bank, insyaAllah kita boleh invite dia masuk. Jadi dalam ekosistem dalam ni senang kita nak come out in any kind of commercialization, any kind of research kita boleh bring together. Itu yang part of commercialization. Lain pada itu, insyaAllah sebenarnya kalau kita tengok we looking, kita punya stakeholder is our student, dan kita ada lecturer yang assistant kepada student kita. Jadi dekat luar sana sebenarnya there's a lot of things yang kita boleh explore. Tak sebenarnya inside our country, di luar negara pun banyak.
Just matter of kita kena ada platform, we need to have a good platform, we need to have good infra, and then we need to have good system, also the structure. Kita kena ada. With the help of our external bodies, like SSM, we could be PUMB, MARA, for example, OCAP, banks. Kita kena bring them together and then we grow. We grow together. Itu pendapat saya. InsyaAllah banyak dan insyaAllah boleh kita, mungkin dalam KICC kita boleh come out dengan this help desk, the industry desk, for example, kita boleh tolong kita punya lecturer kita nak commercialize. Sebenarnya tak payah bila kita tengok luar dia boleh banyak mesti kalau dia boleh commercialize. Just matter of months, bukan years. Dia start dengan reverse commercialization dulu. Dia test the market and then go back, reverse back and do all the necessary works lah, proses dia. Kita punya prototyping ke, kita punya fundamental, we reverse from there what market needs. Market okay, then we go back. Itu yang sikit sebenarnya. And then nak kongsi sini untuk pelajar kita, jangan risau. As long kita equip dengan knowledge, good networking, kerja insyaAllah ada. You kena find way saja. Cuma jangan malu kalau nak kerja. Jangan terlampau memilih. And then try to explore this entrepreneurship di Kursawana. InsyaAllah ada. Okay, itu je. Terima kasih. Dan juga peranakan saya Cik Ramli. Terima kasih banyak tuan. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih Dr. Rahman. Kita minta kata-kata terakhir dan rumusan daripada Dr. Ramli. Dipersilakan. Okey, untuk pelajar, maksudnya SSM ni merupakan satu inti dan menawar tiga syarikat dan perniagaan Malaysia ni, dan kita amat menggalakkan pertumbuhan perniagaan dan syarikat di Malaysia sebab dia salah satu menjana ekonomi negara. Dan sebab itulah kita sentiasa berubah asal kita ikut situasi semasa. Contohnya dahulu syarikat minimum directors or shareholder 2 orang. Tapi kita nak suit dengan environment, business environment sekarang, jadi kita ubah asal syarikat menjadi hanya seorang saja boleh bertindak sebagai pengarah syarikat dan juga boleh sole director and then sole shareholder. So kita sentiasa berubah. Begitu juga dengan pelajar-pelajar pun kita galakkan mereka ni mendaftarkan perniagaan, menjalankan perniagaan yang saya senada dengan Dr. Rahman, di mana kita nak wujudkan entrepreneur di kalangan pelajar-pelajar. Itu yang SSM juga menyediakan kemudahan, iaitu pendaftaran satu pelajar, satu masa perniagaan secara semua, tak kena bayaran. Dan pada sekarang pandemik COVID-19 ni, kita juga memberi pengecualian compound kepada business yang expired within PKP. Start daripada bulan within PKP ni, siapa yang berlakunya kelewatan untuk masa pembaruan, maka diberi pengecualian. Maksudnya we waive all the compound untuk perniagaan tu until 31st December 2020. Maksudnya tak ada dikenakan compound langsung kepada peniaga-peniaga yang lewat membarukan perniagaan. Kita nak galak yang tu. Itu je. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua ahli panel, Tuan Ramli dan juga Dr. Rahman. Perkongsian yang dilontarkan di dalam sesi kita pada hari ini bagi saya sangat mantap, bernas dan mudah-mudahan menjadi panduan yang pentinglah untuk diambil oleh kesemua peserta yang mengikuti siaran kita pada hari ini. Dan kita percaya bahawa tips yang dikongsi oleh Dr. Rahman tadi, iaitu business re-engineering itu merupakan salah satu daripada cabang-cabang untuk seseorang usahawan mendapatkan idea-idea bagaimana untuk memulakan perniagaan mereka. Dan yang penting adalah kena buat, bukan belajar teori saja, tapi kena buat dari segi praktisnya. Dan juga dari pihak kerajaan sendiri yang sentiasa menyokong untuk melahirkan usahawan-usahawan bukan saja di kalangan masyarakat secara keseluruhannya, tetapi juga penumpuan kepada generasi muda di kalangan pelajar-pelajar universiti dan juga warga universiti. Maknanya hasrat kerajaan ini diperturunkan pelaksanaannya melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Dan banyak, kalau kata dari segi perkongsian oleh Tuan Ramli tadi, banyak inisiatif yang kerajaan telah sediakan untuk kita, untuk bantu kita menjadi usahawan lah.
Jadi terpulang kepada diri kita sendiri sekarang ni, sama ada nak rebut peluang itu atau hanya melihat sahaja. Okey, walaupun saya percaya kalau buka lagi soalan tadi, memang akan ada lagi soalan-soalan yang dikemukakan. Walau bagaimanapun, ini merupakan siri bual bicara dalam konteks penubuhan perniagaan lah, sharing session on business experience, a journey of business ventures. Okey, kita akan ada siri-siri yang seterusnya juga nanti dengan menjemput ahli-ahli panel yang beranak pula, ataupun mungkin juga nanti di masa akan datang kita akan jemput lagi sekali panel-panel yang terlibat pada hari ini. So bagi pihak Pusat Inovasi dan Perkomersialan, saya mengambil kesempatan ini bagi pihak penggarap Prof. Dr. Razamir Ramli. Beliau sekarang ni dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sebab ada pembintangan di Mosti esok. Okey, terima kasih kami ucapkan dan semoga sekiranya ada kesempatan di masa-masa akan datang, sudilah kiranya untuk menerima jemputan kami lagi. Dan di akhir sesi ni, Cik Azri nanti akan kongsikan semula QR code untuk warga UUM untuk scan kehadiran. So dengan itu eloklah saya rasa kita tutup majlis kita pada hari ini. Saya bangga dan terharu sebenarnya ni, seronok sebab peserta pun tunggu sampai habis kan dengan ramainya dan banyak soalan-soalan yang berkelas lah yang bantu kita untuk memperbaiki apa-apa kelemahan yang pengetahuan yang kita ada setakat hari ini. So kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum tu Dr. Khadijah, kita mohon semua untuk on video untuk kita sesi bergambar. Oh ya, minta tolong on semua video masing-masing ya sebab nak ICC nak ambil gambar untuk record. So minta tolong semua peserta yang masih ada dalam siaran kita hari ini boleh on video masing-masing. Okey kan Cik Azri? Masih ramai yang belum on. Oh, ramai belum on ya? Okey, minta kerjasama, minta tolong semua peserta yang ada. Kita bangga ni dengan kehadiran semua orang yang mengikuti siaran oleh Pusat Inovasi ni. Tolong onkan video masing-masing ya. Okey, terima kasih banyak. Okay, terima kasih daripada Pusat Inovasi dan Perkomersialan ICC kepada kedua-dua ahli panel dan juga kepada semua peserta yang menyertai siaran kita pada hari ini. Dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu di siaran akan datang. Yeah.
Anak dalam tu dah lihat tak? Pen ke pensel ke? Bersama Happy Tak boleh, tak boleh. Musinar. Kau siapa tu? Tepuk rekor. Ni tepuk rekor nak pergi. Tepuk rekor. Tak nak. Anak. Cakap anak. Anak. Anak begini. Jual air apa tu? Nanti air beli. Tepuk rekor RM2. Tuan nak belilah air rekor nak. Masa dah RM2. Kenapa? Boleh top up lagi? Kenapa? Boleh. Total je RM90. Kau beli? Tak lagi. Berapa kau? 10. Ha, 2 kali lah. 2 kali. Sudah lama jumpa, sekarang makin kena. Mana mungkin lupa, lama sudah kita tak bersemuka. Itu lalu Rabi belajarlah berubah keadaan ketika itu kejam. Tak pernah aku cuba berdendam, tak cukup kita pernah berkenal. Tak ada apa dalam hidup kekal. Maka kau sentiasa selamat, bukan tetap pergi ke dunia masalah. Dulu tak ada mimpi, muka ada mimpi. Sekarang jangan cari.
Anak beli berapa tu? RM7. Hah? Anak beli RM7. Air tu? RM7. Apa dia bagi RM3? Tahu baki. Iya ke? Mana bagi dia cakap? Kami Hafni dan juga Eliza, Tadi kita di kakak jam bagi yang kedua RM3 lagi. balik. Tanya pasal apa tu? Adik tu tinggal Ha? kat Ini balik RM2 ke sekolah. RM1? RM7. Nak start sekolah. Jadi nak kena pukul rambut. So, Ana bertanya. Jadi kalau kita Bertanya balik. tengok sebenarnya Ada apa? adik ni punya gambar Cakap. bukan main lagi jadi Kenapa? request. Bakin lah Yes, RM1 awak lebih. dia Cakap. kan dia macam rambut dia macam dah panjang sikit. Dia dah tahu tengok muka dia macam handsome, cute-cute kan. Dia tak nak potong kan. Jadi bila nak masuk sekolah ligat Tak lah. bergaya tak Ini bergaya budak kecil zaman sekarang memang pandai bergaya lah. Dia kita tengok bapak dia dah bawa dia pergi gunting rambut. Jadi dia request sebenarnya nak potong rambut tu boleh. Tapi masalahnya dia tak nak duduk dekat atas kerusi wak. Habis tu? Dia duduk dekat bawah lantai sambil tengok handphone dia. Oh, sebab dia nak main telefon. Dia nak main telefon. Tapi duduk atas kursi tak ada main telefon. Boleh, tapi masalah dia nak meniarap. Dia nak meniarap. Dia biasa mungkin kat rumah cara dia meniarap tu. Jadi dia mungkin meniarap, lepas tu sambil orang potongkan rambut dia kat bahagian bawah. Sampel itu macam mana tu? Dia meniarap dalam kedai gunting rambut tu Oh, ni first time saya tengok orang gunting rambut sambil meniarap Betul, daripada dia meragam, semua tulis kat bawah situ. Cakap tak apalah nak, janji potong rambut, janji awak happy. Yelah. Yelah dia boleh sambil pagi macam santai sangat tu tengok handphone dia. Dia tengah tengok YouTube tu rasanya tu. Betul, nampak macam tengok YouTube ni. Ah, Tapi ah. abang